pembinaan ni memerlukan kepada sumber. Salah sekejap Okey. Saya tak gerak pula. Okey. So apa dia? Sumber yang merupakan satu entiti yang menjadi penyumbang bagi menjayakan aktiviti-aktiviti pembinaan. Maksud dia kat sini, okey, apa yang untuk melaksanakan, sebab pembinaan ni ataupun industri pembinaan ni atau projek lah, kita senang kata projek pembinaan ni, dia bermula daripada zero. Maksudnya dia ada tempoh, tempoh mula dan siap. So kalau mula tu dia belum ada apa-apa aktiviti pembinaan, let's say lah pihak majikan memerlukan sebuah pembinaan hospital, contohlah majikan tu KKM, KKM nak melaksanakan kerja-kerja pembinaan. So sebuah hospital. So lokasinya let's say lah dekat Pagoh. Contoh Pagoh tak ada hospital lagi. Contoh dekat sebelah UIA lah contoh kan. So sekarang ni apa nama dia, kebun kelapa sawit. So kat situ okey, daripada kawasan kebun kelapa sawit tu dia akan dibangunkan untuk menjadi sebuah hospital. So untuk melaksanakan kerja-kerja tu mestilah ada penyumbang-penyumbang dia. Mestilah ada pihak-pihak ataupun sumber kita sumberlah yang menjadi penyumbang kepada aktiviti pembinaan. So sumber ni ataupun entiti ni lah, tadi kalau saya kata entiti, orang kata apa ni entiti, biasa orang kata entiti ni kepada apa, hantu lah kan, apa ni benda-benda yang tak nampak kan. Okey. Okey, so dia merupakan apa ni, dia boleh terdiri daripada benda ataupun individu yang diperlukan untuk menjayakan projek. So apa-apalah yang perlu dalam sesebuah projek. Okey. Antara komponen-komponen lah, komponen ialah bahan binaan, buruh, keuangan, serta pengurusan, di mana sumber dan juga kualiti. Kita akan lihatlah ketiga-tiga objektif ni tadi yang kita bincangkan dalam pengurusan projek. Objektif pengurusan projek adalah kos, kualiti dan masa. Okey, so kesemua komponen ni sebenarnya dia perlu kepada kos, dia memerlukan kepada masa dan juga kualiti. So kita akan lihat satu per satu. Okey. Okey, dan ia perlu digunakan dalam menyediakan jadual, dalam menyediakan jadual kerja, jadual sumber dan juga jadual sesebuah projek pembinaan lah. Saya setting apa waiting room, alamak tu yang menyebabkan saya kena, dia tak boleh automatik pula tu. Tak apalah. Okey, so dan pengurus projek perlu menguruskan komponen-komponen ni, sebab macam saya refreshkan balik, sebuah projek itu dia bergantung kepada macam mana bentuk pengurusan dalam projek tersebut. Sekiranya sesuatu projek itu berjaya, dia akan refer kepada pengurus projek tersebut. So pengurus projek tadi perlu menguruskan komponen-komponen ni, komponen sumber ni dengan baik, dengan efektif, dan juga perlu mengurangkan pembaziran dan juga pembaziran dari segi pembaziran kos, pembaziran masa perlu dikurangkan. Itu menjadi tanggungjawab pihak pengurus projek. So kita pergi yang pertama, iaitu bahan binaan. Okey. So dalam bahan binaan ni dia sebenarnya daripada kelima-lima sumber tadi tu, bahan binaan adalah
input yang utama. So means kat sini sebuah pembinaan tu kalau tak ada bahan pembinaan dia tak boleh dilaksanakan lah, sebab itu adalah sumber utama dia. Let's say nak buat nak membina bangunan, so perlu ada strukturnya. Struktur tu dibina daripada contoh kalau konvensional kita gunakan konkrit. So konkrit tu adalah bahan binaan dia. So let's say lah kalau dia gunakan steel structure juga dia refer kepada bahan binaan dia dari segi struktur keluli. So bahan binaan dia bahan tu perlulah untuk membina bangunan tersebut. Okey, dan bahan binaan ni dia meliputi 40% hingga 60% daripada kos pembinaan. So kalau kos pembinaan tu 200,000. So 40% hingga 60% itu sebenarnya adalah kos membeli bahan binaan itu sahaja. Maksudnya kos bahan binaan itu sahaja adalah banyaklah yang dia diperuntukkan. So kat sini pengurusan kepada bahan binaan itu amat pentinglah dan perlu dititik beratkan. Dan disebabkan itu dari segi kos dia saja tinggi, so jenis ataupun kuantiti dan juga waktu bekalan bahan binaan tu perlu ditentukan dengan baik. Maksudnya kuantitinya berapa. Okey, jenis ni mau kepada kualiti lah, kualiti bahan ataupun dia punya spesifikasi. Spesifikasi tu bahan tu macam mana. Contoh kalau konkrit kan, mestilah nak buat kerja-kerja concreting. So konkrit tu kita kena refer. Okey, jenis konkrit nak guna grade 20 ke, grade 25, grade 30, tu semua perlu dipastikan untuk mengelakkan pembaziran. Let's say lah dah salah, sekiranya salah membuat pesanan ataupun pembelian, dia akan menyebabkan pembaziran. So begitu juga kuantiti dan juga dari segi perbekalan lah, berapa, dari mana nak dapatkan sumber bekalan tersebut. So kat sini bila melihatkan dari segi kepentingannya itu, perancangannya perlu dilakukan dengan baik, especially masa penghantaran dan juga kuantiti bahan. So dari segi perancangan dia, perancangan untuk membuat pesanan bahan binaan, apa yang perlu dititik beratkan, maksudnya perlu diambil perhatian. Satu dari segi kuantiti, okey, berapa banyak, okey, tarikh diperlukan, anggaran pembaziran dan juga cara penyimpanan. Okey, so ni semua berkait dengan bahan binaan. Contoh kan bahan binaan tadi kita nak tahu, okey, berapa banyak berapa beg simen yang diperlukan dalam satu-satu pembinaan. So kita tahu berapa beg. Ini adalah antara bahan-bahan asas lah, simen kan. Bahan asas pembinaan simen, pasir, besi, itu adalah bahan asas pembinaan lah. Maksudnya memang akan ada dalam tapak bina. So kena kira kuantiti dia. So kalau kuantitinya banyak, so bagaimana kaedah pembeliannya? Kaedah nak pesan dia. Contohlah kalau sampai 1000 beg simen. So kaedah pesanan dia, okey, adakah perlu dibeli secara pukal atau boleh dibeli secara runcit. Kalau pukal ni kita beli dalam kuantiti yang banyak. Okey, so kena consider juga. Tapi kalau kita beli pukal, contohnya lah kita beli 1000 beg. Tapi adakah dia akan digunakan secara akan digunakan dengan cepat? Yang kita kena tahu juga simen tadi tu kita kena tahu sifat dia. Macam semua dah kenal kan simen. Simen tu dia tak boleh terdedah kepada persekitaran yang basah kan. Okey, let's say kalau kita simpan terlalu lama pun dia akan menyebabkan simen tu keras. Okey, so kena consider perkara-perkara tersebut. Itu kalau simen. Kalau kita kata kayu, contohnya lah awak nak order papan, nak order untuk buat contoh nak buat formwork kan, nak order dia punya kayu. So macam tu juga kalau dipesan terlalu awal, so kita kena tahu sifat kayu tu. Kalau dia terdedah kepada kepada cuaca, so dia akan rosak kayu tersebut, mungkin akan berkulat, ataupun kalau kena panas mungkin dia akan mengeleding, patah dan sebagainya. So kat sini kita semasa nak buat perancangan tu, dia perlu juga kepada tarikh bila nak digunakan. Maksudnya bila nak digunakan tu.
So dia tak boleh dibeli terlalu awal. Sebab kalau terlalu awal tadi mungkin akan terdedah kepada kerosakan. Okey, dia sampai itu juga. Okey, awak ingat tak dulu masa kelas kontrak dan taksiran? Masa kelas kontrak dan taksiran awak akan ada belajar satu clause berkenaan dengan apa tu nama dia? Okay, siapa ingat berkenaan dengan apa ni bahan binaan ni? Ada yang ingat tak? Ada yang ingat tak bahan binaan ni? Berkaitan dengan apa? Lupa awak ni barulah setahun, belum ada setahun pun. Ada yang ingat? Bahan binaan ni berkaitan dengan apa yang boleh dikaitkan dengan kontrak? Pembelian bahan. Pembelian bahan dan juga untuk tujuan bayaran kepada kontraktor. Ingat balik clause yang berkaitan dengan pembayaran kepada kontraktor, interim payment. Okey, interim payment kalau dekat dalam clause tu ada menyatakan bahan binaan tu boleh diklaim atau boleh dibuat tuntutan bayaran. So tapi dengan syarat bahan yang hendak dibuat tuntutan tu mestilah dihantar tidak terlalu awal. Maksudnya kalau lagi 5 bulan nak guna, kalau dihantar bulan ni sepatutnya kalau dalam tuntutan bayaran dia boleh dituntut, tapi sebabkan salah satu clause dekat situ bahan tersebut tidak boleh dihantar terlalu awal. So kalau terlalu awal dia tak boleh nak diklaim lah. So that's why kena tahu bila tarikh dia diperlukan untuk untuk tujuan penggunaan. Okay, so kena tahulah salah satu antara perkara dia kalau kita buat perancangan pesanan bahan terlalu awal, satu mungkin bahan rosak, yang kedua mungkin akan menyebabkan tak entitled lah, tidak boleh membuat tuntutan bayaran. Okey, so dalam seterusnya adalah dari segi pembaziran. Okey, semasa membuat pesanan bahan binaan juga kita perlu ada berapa anggaran pembaziran. Nanti kita kena lihat lebih lanjut lah. Pembaziran ni maksudnya kita kena anggarkan sedikit. Contohnya mungkin pecah dan sebagainya lah, ataupun patah dan sebagainya. Dan satu lagi dalam perancangan bahan adalah cara penyimpanan. Bagaimana bahan tersebut disimpan. Kita kena tahu nature bahan tadi tu. Bahan tersebut macam mana bahan yang dibeli tadi tu. Okey. So itu adalah 4 perkara lah yang perlu diambil, yang perlu dipertimbangkan semasa kita nak rancang pesanan bahan binaan. Okey, dari segi perolehan pula, perolehan adalah macam mana kaedah kita mendapatkan bahan binaan, bahan binaan yang diperlukan. So perlu kepada pengurusan yang efisien, pengurusan yang cekap untuk memastikan kualiti bahan yang dibeli itu mestilah mengikut spesifikasi, kuantiti yang dihantar itu mencukupi, dan juga dia perlu dihantar pada masa yang tepatlah, pada masa yang betul. Okey. Okey, ada yang tak dapat masuk lagi ke? Ada kawan awak yang bagi tahu ada yang tak dapat masuk tak? Akilah dah masuk dah, Akilah? Sebab kat sini kata dia tak boleh masuk. Okey, tak apa. Okey, itu adalah segi perolehan bahan. So perolehan bahan kena pastikan bahan yang dibeli itu kualiti yang betul, kuantiti yang mencukupi, dan penghantaran pada masa yang tepat. Okey, ni pengurusan yang efisien ni tadi. So dia kualiti mestilah tepat, kuantiti pun tepat, masa yang tepat, semua kena tepat. So barulah kita kata sesuatu pengurusan itu mestilah satu pengurusan yang efisien. Okey, so macam mana kita nak dapatkan ni? Kita nak tahu kualiti yang tepat, kuantiti yang tepat, masa yang tepat. So dalam pembinaan, so awak perlu rujuk semula kepada dokumen-dokumen yang ada dalam
dalam pembinaan, iaitu awak perlu ada senarai kuantiti, awak kena tahu apa dia plan-plan bangunan dan juga kena tahu juga spesifikasi. So perkara-perkara ni sebenarnya awak dah kena tahu dah. Senarai kuantiti, apa senarai kuantiti? Plan bangunan, apa dia plan bangunan? Spesifikasi, apa gunanya spesifikasi ni tadi? So perkara-perkara ni perlu disemak untuk mendapatkan kualiti yang tepat, kuantiti yang tepat. Masa pula adalah kita akan merujuk kepada jadual perancangan kerja. Okey. Ini daripada lukisan. Okey. So awak kena kena mahir dalam membaca lukisan. So apabila seorang pengurus projek ni, apabila dia tapak bina, dia kena tahu macam mana nak interpret lukisan tersebut. Lukisan yang ada ni contohlah, macam contoh ni lukisan. So kat sini ni saya besarkanlah. So apa yang ditulis kat sini? Sekarang ni awak nak buat ceiling. Contohnya kat sini kata ceiling gantung bingkai aluminium atau atau keluli dengan keemasan panel 1200 x 600 x 6 mm tebal gentian fiber yang diluruskan dan dipasang arahan ataupun spesifikasi pengeluar. Ni contohlah di dalam lukisan. Bila dibelikan macam ni, contoh awak nak buat kerja-kerja memasang shieling bangunan kan. Awak kena tahu kualiti dia apa. Ataupun sebelum tu jenis shieling. Awak dah belajar kejuruteraan pembinaan, awak dah sepatutnya tahu dah. Kalau shieling ni, pembinaan shieling, shieling ada berapa jenis? Ada shieling gantung, ada shieling fixed ceiling, ada shieling tetap, shieling gantung kan. Kalau shieling gantung pula dari segi material dia ada aluminium, ada keluli. So kena tahu. Shieling ni pembinaan dia shieling gantung, kemudian di bingkai dia punya frame daripada aluminium, kemudian dia punya panel saiz dia 1200 x 600 x 6 mm tebal. So nak order barang ataupun nak pengurus projek nak panggil subkontraktor, dia kena faham dekat lukisan ni, dia kena baca lah. Kena tahu apa bahan dia. So kalau nak order pun dia akan tengok kat sini. Ini dari segi lukisan lah. Lain-lain pun sama juga. Kalau awak tengok dari segi struktur bumbung, katalah penutup bumbung, nak order penutup bumbung, kena baca dia punya spesifikasi bumbung ni ataupun kualiti. Kalau macam spesifikasi ni boleh baca kat sini lah. Nampak tak saya tunjuk ni? Spesifikasi bumbung. So apa spesifikasi? Dia kena tahu jenis bumbung. Sebab kita nak tahu dia kualitinya tepat. Kualiti lah, kalau dengan lukisan ni kita tahu kualiti kalau dalam spesifikasi. Kuantiti kita ukur lah dekat dalam lukisan tersebut. Dan lukisan ni contoh nak buat shieling kan. So ukurlah keluasan shieling ni. Kemudian kiralah berapa kuantiti dia. Sama juga kalau bumbung, penutup bumbung untuk order roof covering ataupun concrete tile ataupun roof tile. Ini dari segi penggunaan lukisan. Dalam senarai. Sibuk telefon saya ni. Selain daripada itu, senarai berlukisan, senarai kuantiti juga perlu dirujuk. Dekat tapak bina ada lukisan, ada senarai kuantiti. So dia kena tengok dekat senarai kuantiti sebab kita nak tahu kuantitinya. Macam ni kan dia cakap kat sini apa ni? Ini contoh untuk internal wall. Dalam internal wall ni dia bagi tahu tentang concrete grade 3 isolated stiffener. Dia guna stiffener. Ada formwork, ada steel, ada steel juga, ada brick wall. Kat sini ni ada dia contoh kuantitinya. Ni macam awak dah belajar lah semester lepas macam nak dapatkan kuantiti, nak dapatkan unit dia apa kan. Contohlah batu bata, dinding batu bata, ketebalan setengah bata ada 25 meter square. So 1 meter square batu bata ada berapa? So awak kena kalilah 1 meter square. Kalau 1 meter square 60 biji, so kalau 25 meter square ada berapa ratus biji? So kena kira. So dapatlah kuantiti dia. Sama juga kalau kat sini nak kira nak kira besi. So 24 kilogram. Ni 24 kilogram ni muka surat ni. Awak tahu kan senarai kuantiti dia bukan ada satu muka surat je. Dia berpuluh-puluh, beratus-ratus muka surat. So kena check. So kalau macam ni 10 diameter, dekat page lain ada tak? Kuantiti besi yang 10 diameter. So kena totalkan kuantiti tersebut, barulah buat pesanan lah.
Okey, so daripada ni kat dalam kuantiti, dalam senarai kuantiti juga boleh lihat dari segi spesifikasi. Selain daripada kuantiti, ni, okey, ada juga spesifikasi dia. Okey. Okey, kemudian nak tahu masa bila waktu yang boleh dihantar. So dia merujuk kepada jadual perancangan kerja. Okey, ini sebagaimana yang kita dah belajar baru-baru ni kan. Kita baru belajar planning. Okey, so bila waktu nak terima bahan tersebut. Okey, so kita boleh lihat kat sini. So bila contohnya nak buat concreting. Okey, concreting ni 4 minggu. Okey, minggu kelima dah kena ni. Lagi 10 minit. Sekejap Nanti kalau misalan ni awak jangan balik sekiranya berhenti. Okay, so concreting pada minggu ke-5. So minggu ke-4 dah boleh ready for ordering concrete. Okay. Seterusnya adalah pembelian bahan. Okey, bila kita dah tentukan, sekejap tadi kat sini, sekejap saya lupa. Okey, so kat sini tadi kita dah tentukan kuantiti. Bila dah tentukan kuantiti daripada lukisan, plat, daripada lukisan, spesifikasi senarai kuantiti, kita kena pilih pembekal. Okey, pilih pembekal ni maksudnya siapa yang akan membekalkan bahan binaan tersebut. So biasanya kita pihak kontraktor akan buat quotation, sebut harga. Mungkin akan pilih 2-3 sebut harga. Kemudian kita akan pergi kepada supplier untuk mereka menentukan harga. Kemudian akan pilihlah satu pembekal yang boleh memberikan harga yang kompetitif. Kemudian apabila harga telah ditentukan, barulah pesanan akan dibuatlah. Okey. Okey, kemudian setelah pemilihan pembekal telah pilih melalui quotation, melalui sebut harga, kemudian baru sediakan pesanan, maksudnya mereka akan menggunakan borang material request lah untuk membuat pesanan bahan binaan. Okey, dalam pesanan tadi macam tadi lah saya cakap, kena ada kualiti, kuantitinya berapa, masanya bila. Kemudian penghantaran mestilah dihantar pada masa yang telah ditetapkan. Pada masa yang telah ditetapkan. Okey, kemudian semasa penghantaran perlu diperiksa. Sampai dekat tapak bina perlu cek semula dekat dia punya delivery order. Biasa dia akan ada delivery order. Dekat dalam delivery order tu dia akan tulislah okey berapa kualiti, berapa kuantiti. So kena cek dahulu. Cek dahulu. Okey, betul barulah barang tersebut diturunkan daripada lori ataupun sebagainya lah. So kena semak. Pengurus projek akan semak walaupun dia bukanlah kerja pengurus projek, biasanya akan ada site supervisor ataupun clerk of work dekat tapak bina. So mereka akan semak lah. So tapi pengurus projek kena pastikan yang bahan tadi tu disemak. Kemudian dah turunkan daripada lori, barulah dah buat kerja-kerja penyimpanan. Okey, untuk penyimpanan bahan binaan, okey, untuk penyimpanan bahan binaan, dia perlu melihat dari segi kategori, macam mana kelasan bahan, kategori bahan tersebut. Adakah dihantar secara bungkusan, secara pukal, dalam beg, loose ataupun secara pallet. Sebab setiap jenis ni dia akan menggunakan cara penyimpanan dia berbeza-beza. Okey. Seterusnya, kat mana dia simpan untuk tujuan penyimpanan? Okey, kita kena letakkan di tempat yang betul. Melihat kepada sifat bahan tersebut. Contoh kalau simen dia senang keras, so dia tak boleh diletak di atas lantai secara direct. So kena ada alas. So kena tahu dari segi nature bahan tersebut. Begitu juga besi, penjagaan, cara pengendalian, dikendalikan macam mana. Okey, contoh biasanya kalau bahan binaan ni, mana yang masuk dulu dia akan digunakan dahulu. Dia tak boleh lah mentang-mentang nak mudah kerja kan. Okey, ambil yang atas. Padahal atas tu kita letak kenyan kan, tak boleh. So maksudnya mana bahan binaan yang kita masukkan dahulu dalam store, dia perlu digunakan dahululah. Okey, so maksudnya first come first out lah macam tu.
So kemudian kena ada rekod, bahan binaan mestilah direkod untuk tujuan pemantauan adakah bahan tersebut maksudnya dari segi pergerakan bahan tersebut digunakan macam mana untuk mengelakkan kecurian, kehilangan dan sebagainya. Okey, di samping itu bahan binaan juga perlu disayang daripada rekod untuk tujuan keselamatan, especially bagi bahan-bahan yang berharga, contoh kalau besi kan kalau dijual sekarang ni kan mahal. So perlu ada penjagaan di tapak bina. Perlu dipastikan keselamatan. Okey, contoh lagi bahan-bahan yang mahal, yang berharga, so kena make sure dia disimpan dalam stok. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sekejap. Saya tak nak bergerak pula saya punya ni. Okey, so dari segi bahan binaan tadi saya sebutkan yang dia ada, dia akan melibatkan pembaziran. So maksudnya pembaziran ni boleh dikawal sebenarnya, tapi dia adalah satu yang ada pembaziran yang kita boleh elakkan dan juga ada yang tidak boleh nak dielakkan. Okey, sebabnya ini kerana bila ada pembaziran dia menyebabkan dari segi produktiviti akan berkurang dan juga begitu juga dari segi keuntungan lah. Okey, bagi pembaziran yang boleh dielakkan ini disebabkan oleh saiz atau pengeluaran bahan yang tidak menepati ukuran pemasangan seperti panjang kayu. Contohnya kalau kayu tu panjang dia 12 meter, so bagaimana cara kaedah penggunaan kayu tersebut digunakan, cara pemotongan okey dan sebagainya. Maksudnya kita dari segi kerja lah, pihak yang bekerja tu menggunakan kemahiran mereka untuk memaksimalkan penggunaan bahan binaan. Tapi ada juga pembaziran yang tidak boleh dielakkan tetapi anggaran dia adalah kecil, iaitu 0 hingga 5% sahaja. Dia tak boleh pembaziran yang banyak lah. Contohnya macam contoh kalau concreting, mungkin akan ada konkrit yang tertumpah sedikit lah, maksudnya terkeluar daripada dia punya dia punya formwork. So tapi dia punya kadar pembaziran tu amat sedikit lah, kurang daripada 5%. Okey. So antara faktor-faktor yang boleh diambil kira untuk mengelakkan pembaziran ni adalah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pembaziran ni berlaku biasanya adalah dari segi kemahiran lah. Kemahiran, penyimpanan bahan yang tidak efektif dan tidak rapi, penyusunan bahan, pengantaran dan juga pemunggahan dari segi pengendalian lah, pengendalian bahan tentu tidak sempurna, tidak baik sebelum menyebabkan pembaziran berlaku. Okey, bahan yang tidak menepati piawai, tidak menepati piawai maksudnya salah hantar, tidak semak dari dalam spesifikasi. So bila salah kualiti ataupun salah spek, dia kena pulang balik ataupun dia terpaksa terima. Kalau terpaksa terima, dia tak digunakan dan akan membazir lah. Okey, pemasangan bahan yang ataupun komponen bahan yang tidak menepati spesifikasi, contohnya pemasangan tingkap tak ikut spek. Sepatutnya spek kata guna aluminium, awak guna kayu, so terpaksa buka balik. So bila buka balik, so dia telah menyebabkan pembaziran masa, pembaziran bahan dan juga pembaziran dari segi pekerja. So itu perkara-perkara ni perlu dikurangkanlah, perlu dielakkan. Sorry. Okey. Okey, itu adalah dari segi pembaziran lah. Dan perkara ni biasanya akan dikawal. Biasanya syarikat-syarikat pembinaan dia akan mengawal dari segi pembaziran pembaziran bahan binaan ni tadi. Ada syarikat mengurangkan sampai 4% je. Maksudnya tidak boleh lebih daripada 5%. 5% tu pun dah banyak lah sebenarnya. Okey, itu dari segi bahan binaan. Okey, dan seterusnya adalah item yang kedua ataupun elemen yang kedua adalah logi dan juga peralatan. Okey, so saya rasa sekejap lagi dia akan stop. So okey, nanti kita akan sambung. Okey, kalau dia mati ni, kalau dia putus nanti kita akan sambung next session lah. Maksudnya awak kena masuk balik semula. Okey.
Logi dan peralatan ni adalah berkaitan dengan peralatan ataupun jentera-jentera yang digunakan dalam pembinaan lah. Okey, so dia boleh tujuan menggunakan jentera ataupun logi ni, logi dan peralatan adalah untuk mempercepatkan pengeluaran dan juga meningkatkan kualiti pembinaan. So dia boleh dikategorikan pada dua, satu berjentera dan satu lagi tidak berjentera. Okey, itu adalah dari segi apa ni nama dia, jentera lah yang digunakan dalam pembinaan. Ya, yang tak berjentera ni maksudnya dia boleh di apa ni yang tak berjentera maksudnya biasanya tools lah, benda-benda kecil lah yang kita gunakan, yang tidak, yang maksudnya dengan tangan, dia